Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya Cikgu Suryati binti Osman dari SMK Jawi dan rakan saya Cikgu Nur Azian binti Ismail dari SMK Sarjana Indah. Kami akan berkongsi perkongsian pintar biologi SPM menjurus kepada biologi kertas 3. Untuk biologi kertas 3, kita ada dua soalan. Soalan 1 yang bernilai 33 markah dan soalan 2 yang bernilai 17 markah. Okey, bagi persiapan diri, cikgu nak sentuh tentang persiapan diri sebelum menduduki SPM lebih kepada kertas 3. Okey, yang pertama, setkan keinginan untuk kita dapat lulus ke atau hanya berpuas hati sekadar lulus ataupun nak cemerlang. Okay, cikgu rasa calon-calon semua mesti nak mendapat keputusan yang amat cemerlang, especially dalam biologi. Okay, untuk persediaan perlulah ada teknik belajar yang betul, bersungguh-sungguh, pembelajaran secara aktif, latihan, pengulangan, gambaran minda dan juga yang paling penting peluru mestilah lebih dari cukup umpama seperti kita mahu pergi berperang. Okey, untuk kertas 3 dia lebih menjurus kepada soalan yang memerlukan eksperimen dan juga amali. Dan kertas 3 amatlah kita panggil very technical. Maksudnya awak kena tahu beberapa keyword untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, sebab itulah pada hari ini, cikgu akan berkongsi apakah keyword-keyword yang penting di dalam menjawab soalan-soalan berikut. Okey, bersama-sama nanti dengan cikgu untuk kita tengok setiap satu dalam setiap soalan tersebut, apakah perkara yang penting, apakah perkara yang perlu ada untuk membolehkan markah penuh 3 markah. Okey, seperti yang kita ketahui, dalam biologi kita ada 9 bab sewaktu tingkatan 4 dan 6 bab berikutnya pada tingkatan 5. Dan bila kita kata kertas 3, soalan-soalan eksperimen juga adalah menjurus kepada 9 bab tersebut dari tingkatan 4 dan 6 bab bagi tingkatan 5. Okay, tapi bukanlah kesemua bab tersebut terdapat soalan yang melibatkan kertas 3. Okey, antara senarai eksperimen wajib, maksudnya nak tak nak sebelum awak menduduki SPM nanti, pastikan awak dah pernah cuba menjawab soalan-soalan berikut. Okey, cikgu akan senaraikan beberapa eksperimen wajib yang nak tak nak awak kena tahu. Buatlah study group ke, perbincangan dengan kawan-kawan atau dengan guru untuk tahu tentang soalan-soalan berikut. Okey, yang pertama, menentukan kepekatan sukrosa yang isotonik dengan subsel ubi kentang. Ini daripada bab 3 tingkatan 4. Yang kedua, kepekatan albumin terhadap tindak balas enzim pepsin. Ini berkaitan dengan tindak balas enzim bab 4 tingkatan 4. Kalau tengok tadi bab 2 tingkatan 4 memang kita tak ada eksperimen. Cuma kita start dengan bab 3 form 4. Seterusnya masih lagi dalam bab yang sama tetapi kita ubah faktor dia iaitu kesan pH ke atas tindak balas enzim pepsin. Seterusnya kesan pH ke atas tindak balas enzim pepsin, kesan suhu ke atas tindak balas enzim amylase Leo. 2, 3 dan 4 tu adalah daripada eksperimen tingkatan 4, bab 4 tingkatan 4. Seterusnya kita masuk dengan kandungan tenaga dalam makanan. Ini bab 6. Bab 5 kita belajar pembahagian mitosis dan meiosis, iaitu tidak ada eksperimen yang wajib dibuat. Kita terus kepada bab 6. So bab 6 kita ada kandungan tenaga dalam makanan. Seterusnya bab 7.
yang ketujuh, tetapi yang ini adalah daripada masih lagi dalam bab 6. Sebab bab 6 kita tengok banyak eksperimen yang boleh disoal dalam bab tersebut. Okey, soalan yang seterusnya ialah kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan. Okey, menentukan kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Okey, ini masih lagi dalam bab 6 tentang tumbuhan fotosintesis. Okey, dekat soalan fotosintesisnya kita boleh buat banyak soalan. Okey, contohnya yang tadi kesan keamatan cahaya. Berikutnya kesan kepekatan karbon dioksida terhadap kadar fotosintesis. Kesan larutan NOP terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Okay, larutan NOP kita tahu larutan yang lengkap. Apakah kesan dia kepada pertumbuhan-tumbuhan? Okay, masih lagi dalam bab 6. Okey, seterusnya menentukan kesan suhu. Okey, ini kita dah pindah kepada bab 7. Okey, menentukan kesan suhu terhadap kadar respirasi anaerob pada yeast. Okey, ini tentang respirasi kan, bab 7. Okey, bab seterusnya, okey, soalan seterusnya, menentukan kesan pH terhadap kadar respirasi anaerob pada yeast. Okey, masih lagi dalam bab 7. Okey, yang ke-13, menentukan kepekatan glukosa terhadap kadar respirasi anaerob pada yeast. Okey, tukar faktor saja. Okey, kemudian menentukan komposisi udara hembusan dan juga udara sedotan. Okey, ini dalam bab 7 juga. Okey, kemudian pindah kepada bab 8. Okey, soalannya mengira populasi menggunakan persampelan kuadrat. Okey, kita ada teknik tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Menggunakan kuadrat semua tu kena tahu. Okey, 16 pencemaran air ataupun kita biasa panggil BOD lah. Okey, BOD. Okey, 17 pencemaran udara. 18. Okey, ini faktor biotik dengan abiotik. Okey, so contoh eksperimen menentukan kesan keamatan cahaya terhadap populasi lemna spesies. Okey, seterusnya menentukan kesan pH terhadap populasi lemna spesies. Okey, kita ubah faktor abiotik di sini. Okey. Okey, itu adalah senarai eksperimen wajib tingkatan 4. Okey, sekarang ni cikgu nak kongsi apakah eksperimen wajib untuk tingkatan 5. Okey, yang pertama, okey, ataupun kalau ikut turutan yang ke-21, mengkaji kesan jumlah luas permukaan terhadap kadar resapan. Okey, ini soalan tahun lepas, soalan 2019 ni. Okey, 20 soalan yang seterusnya, mengkaji kesan bilangan daun terhadap kadar transpirasi. Maksudnya topik transpirasi lah. Okey, ni antara favorite question. Okey, 23, mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar transpirasi. Okey, yang keempat, mengkaji kesan pergerakan udara terhadap kadar transpirasi. Mengkaji kesan suhu terhadap kadar transpirasi. Masih lagi dalam subtopik transpirasi. Okey, mengkaji kesan kelembapan udara terhadap kadar transpirasi. Okey, mengkaji penghasilan urin terhadap selepas mengambil kuantiti air mineral yang berbeza isi padu. Ini tentang urin, bab 3 form 5. Okey, kemudian bab 4 tingkatan 5, mengkaji lengkung pertumbuhan. Okey, mungkin pertumbuhan untuk padi ataupun jagung. 29, mengkaji trike warna bunga mengikut hukum Mendel. Okey, ini dah masuk chapter kelima, biologi tingkatan 5. Okey, 30, menentukan jenis variasi. Okey, ini bab yang terakhir tingkatan 5, bab 6.
Okey, 31 menentukan kesan penyamaran terhadap hubungan mangsa dan pemangsa. Okey, berikutan, okey, 31 eksperimen wajib. Macam tadi cikgu cakap, awak kena fahamkan dan kena tahu macam mana untuk menjawab soalan-soalan berikut berdasarkan eksperimen yang dah cikgu senaraikan tadi. Okey, kita dah tahu soalan-soalan yang berkaitan, eksperimen yang berkaitan untuk kertas 3. Okey, di sini cikgu nak kongsi analisis soalan untuk kertas 3. Okey, untuk kertas 3, cikgu galakkan awak membuat soalan-soalan SPM bermula daripada 10 tahun ke belakang. Okey, oleh itu cikgu galakkan awak jawab daripada 2009 sehinggalah 2019. Okey, tapi di sini cikgu kongsi bermula daripada 2007. Okey, awak boleh tengok kekerapan dia. Okey, soalan mana yang kerap sangat keluar untuk SPM bagi kertas 3 biologi 3 ni. Okey, yang pertama, tengok 2007 soalan fotosintesis dan respirasi anaerobik. Okey, 2007. Okey, 2008 soalan kuadrat dan juga osmosis. Okey, kita nampak kalau setakat 2007 dengan 2008 ni, kedua-duanya adalah soalan daripada silibus tingkatan 4. Okey, 2009 fotosintesis dan enzim. Okey, kita nampak soalan 2007 dibuat pengulangan pada 2009. Fotosintesis dan enzim, tapi ditukar faktor lain. Okey, 2010 respirasi aerobik dan juga persaingan interspesifik. Okey, juga daripada tingkatan 4. Okey, 2011 enzim dan transpirasi. Yang ni kita nampak enzim daripada tingkatan 4 dan transpirasi daripada tingkatan 5. Okey, 2012 nilai kalori makanan tingkatan 4 dan juga penghasilan urin 2012 penghasilan urin daripada bab tingkatan 5. Okey, 2013 pertumbuhan dan juga pergerakan merentasi membran plasma. Pertumbuhan ni dalam seperti lengkung pertumbuhan, bab 4 tingkatan 5. Okey, 2014 variasi dan juga ekosistem terancam. Okey, variasi tingkatan 5 dan ekosistem terancam tingkatan 4. Okey, 2015 pencemaran air, okey, dan juga persaingan intraspesifik. Yang ini berbalik-balik kepada dua-dua soalannya daripada tingkatan 4. Okey, 2016 transpirasi dan fotosintesis. Okey, 2017 vitamin C dan faktor abiotik dalam variasi. Okey, vitamin C tingkatan 4, faktor abiotik dalam variasi tingkatan 5. Okey, 2018 berkaitan dengan osmosis dan respirasi yeast. Okey, dan yang terbaru tahun lepas kita ada soalan nisbah JLP per I dan juga tindak balas enzim. JLP per I dari tingkatan 5 dan tindak balas enzim silibus tingkatan 4. Untuk kertas 3, penguasaan ataupun keyword yang paling penting untuk semua pelajar ambil berat ialah berkaitan dengan pemboleh ubah atau apa yang kita panggil dekat situ variable dalam bahasa Inggeris, variable atau pemboleh ubah. Okey, kita ada 3 jenis pemboleh ubah. Okey, yang pertama manipulasi atau yang dimalarkan, atau cikgu suka guna istilah MV. Okey, manipulated variable MV. Kemudian kita ada pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan CV constant variable, maksudnya dalam eksperimen tersebut apa yang perlu ditetapkan. Maksudnya tak boleh ubah langsung dalam eksperimen tersebut. Dan kita ada pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ialah apa yang kita nak tengok daripada eksperimen tersebut, ataupun di situ awak nampak cikgu labelkan di situ sebagai keputusan dari eksperimen. Okey, oleh itu ada 3 ingat MV, RV dan juga CV.
Okey, contoh sebelum kita pergi kepada soalan yang sebenar yang akan kita berkongsi nanti. Okey, tengok dulu pernyataan berikut. Okey, kita contoh soalan. Okey, satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan kepekatan larutan sukrosa yang tidak mengubah jisim jalur timun. Okey, langkah-langkah berikut telah dijalankan. Okey, sebilah pisau digunakan untuk mendapatkan 4 jalur timun dan setiap jalur dipotong sepanjang 5 mm. Okey, so dekat sini, daripada soalan kat sini, awak dah tahu mana MV, mana CV pun kita boleh dapat dekat sini. Okey, contohnya, okey, kepekatan larutan sukrosa. Okey, itu adalah MV. Okey, bila awak baca soalan, gariskan, cari MV, cari RV, cari CV. Gariskan dekat soalan tersebut. Maksudnya first awak dapat je soalan, baca keseluruhan, gariskan. Cari dulu MV, cari dulu RV dan juga cari CV. Okey, dan 5 mm. Kalau awak nampak di bawah ini, sepanjang 5 mm ini, okey, yang ni adalah CV untuk soalan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, setiap jalur timun dilap kering dengan kertas tisu, setiap satu ditimbang dan direkodkan dengan menggunakan penimbang. Okey, setiap jalur timun dimasukkan ke dalam tabung didih yang mengandungi 40 ml larutan sukrosa yang berbeza kepekatan. Okey, selepas 30 minit, selepas 30 minit tu, itu pun dah CV dah tu, constant variable. Jalur timun dikeluarkan dan dilap kering sekali lagi. Okey, jisim akhir setiap jalur timun ditimbang dan direkodkan. Okey, jisim akhir setiap jalur timun. Okey, itu adalah RV atau pemboleh ubah bergerak balas. Okey, itu yang kita nak tengok dalam eksperimen tersebut. Okey, so kenal pasti MV, kepekatan larutan sukrosa, CV ialah jisim akhir jalur timun. CV tadi selalunya dalam setiap eksperimen, CV adalah banyak. Cuma kita nak senaraikan satu saja. Kalau tadi kita boleh ambil panjang awal ataupun masa rendaman. Okey, dan hipotesis kita tahu perkaitan antara MV, RV dan hubungan. Okey, seterusnya, sekiranya diberi graf, daripada graf sendiri kita boleh tahu mana MV, mana RV. Okey, contoh di sini, MV ialah weight of student. Okey, RV ialah number of students. So, ingat, paksi X ialah pemboleh ubah manipulasi, manakala paksi Y ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sekiranya diberi jadual, daripada jadual lagi mudah untuk kenal pasti mana satu MV, mana satu RV. Okey, kolom pertama yang label kuning tu iaitu jarak di antara sumber cahaya dan hydrilla species. Okey, itu adalah MV. Dan jumlah bilangan gelembung yang dibebaskan dalam masa 5 minit itu adalah RV. Okey, so kolom pertama MV, kolom kedua ialah RV. Okey, cikgu nak ulang sekali lagi. Dalam biologi kertas 3 kita ada 2 soalan, di mana soalan 1 33 markah dan soalan 2 bernilai 17 markah. Okey, soalan 1 adalah dalam bentuk struktur praktikal, sementara soalan 2 adalah soalan esei yang berbentuk respon terbuka. Okey, antara aspek yang akan diuji dalam soalan 1, yang pertama mestilah pemerhatian, kedua inference, yang ketiga buat pengelasan, yang keempat akan mengukur dengan menggunakan nombor, kawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, menganalisis data, membuat ramalan, menghubungkan masa dan ruangan dan perlu memberi definisi secara operasi.
Okey, kita akan tengok nanti soalan berkaitan yang akan menyoal ke semua aspek berikut. Dan ingat, setiap satu tu ada keyword dia. Awak kena tahu nanti apakah itu keyword tersebut. Okey, lukis graf yang menggunakan pensel. Ini antara tips melukis graf dengan menggunakan pensel 2B. Okey, untuk buat graf jangan guna pen untuk buat graf, salah. Tajuk graf, label paksi X dan paksi Y dan unitnya perlu ditulis dengan jelas. Okey, lukisan graf perlu bergarisan licin dan kemas. Okey, sebarang kesalahan yang ada pada kertas graf perlu dipadam dengan bersih. Pastikan pindahan koordinat pada graf adalah betul. Okey. Okey, bagi soalan 2, okey, nanti Puan Nur Azian akan berkongsi caranya dengan awak semua. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, soalan ini cikgu ekstrak atau cikgu ambil daripada soalan yang baru saja keluar untuk tahun lepas, iaitu soalan SPM 2019. Okey, contoh soalan. Okey, kita boleh baca kat situ. Okey, first tadi cikgu dah cakap, bila awak nak menjawab soalan, dapat saja kertas, awak baca soalan dengan baik dan tolong gariskan atau highlightkan mana MV, mana RV dan juga CV. So, kita tengok soalan. Okey, resapan ialah proses pergerakan bahan dari persekitaran luar organisma yang berlaku melalui membran plasma untuk memenuhi keperluan asas organisma. Kadar resapan bahan bergantung kepada luas permukaan dan isi padu sel. Okey, maksudnya dekat sini awak nampak dah, kita ada MV dia ialah luas permukaan. Okey, RV dia ialah kadar resapan. Okey, so rajah 1.1 menunjukkan 4 cube agar berwarna merah jambu yang berbeza saiz dilabelkan sebagai J, K, L dan M yang digunakan dalam satu eksperimen untuk mengkaji kesan nisbah jumlah luas permukaan isi padu. So daripada situ boleh gariskan nisbah jumlah luas permukaan per isi padu sebagai MV ke atas kadar resapan. Kadar resapan gariskan itu adalah RV. Okey, ini adalah 4 cube agar yang berbeza J, K, L dan M. Dan kita nampak setiap satu tu luas permukaannya adalah berbeza, di mana J tu kita tahu paling kecil saiz dia dan M saiz yang paling besar. Okey. Langkah berikut dijalankan dalam eksperimen. Okey, langkah pertama, cube J direndam di dalam bika seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.2. Okey, langkah 2, jam randik digital dimulakan serta-merta. Okey, masa yang diambil untuk cube agar J tidak berwarna direkodkan. Okey, langkah 4. Langkah 1 hingga langkah 3 diulang dengan menggunakan cube agar K, L dan M. Okey, ini adalah gambar rajah di mana setiap cube agar itu direndam di dalam 6 mil asid hidroklorik berkepekatan 2 molar. Okey, maksudnya kat sini kita dah nampak dah 6 mil tu boleh jadi CV, kepekatan 2 molar pun boleh jadi CV di situ. Okey, soalan pertama meminta awak semua untuk membuat pemerhatian. Okey. Okey, sebelum pemerhatian perlu rekod data dulu. Okey, rekod data, bila kita perlu rekod data, okey, kat sini kita nampak total surface area agar J
total surface area dia atau jumlah luas permukaan perisi padu ialah 1.2. So, bila kita gunakan masa jam randik yang diberi, okey, kita akan dapat bacaan dia untuk J ialah 2.5. Okey, kalau K 9.9, L 20.1, manakala M 30.0. Okey, untuk yang pertama yang cikgu labelkan yang pertama ini, okey, yang ini adalah melibatkan satu angka bererti. Okey, untuk kertas 3 kita ambil berat berkaitan dengan angka bererti. Maksudnya dalam satu jadual angka bererti tu mestilah seragam. Kalau satu angka bererti mesti satu sahaja angka bererti. Maksud cikgu dalam lajur yang sama. Untuk yang sini kita nampak semua satu angka bererti. Okey tak? Okey, tak ada masalah kat sini. Okey, untuk yang kat sini pun kita ambil satu angka bererti. So 2.5, 9.9, 20.1 ataupun 30.0. Kadang-kadang ada pelajar tak tulis pun 30.0 sebab dia tulis 30 sebagai nombor bulat. So kat situ akan jadi akan tidak seragam dan ini akan menjejaskan markah awak. Okey, kalau cikgu buat double stroke yang kedua ni, kita boleh terima untuk dua angka bererti. Mungkin awak tulis 2.50, so 9.90, 20.10 ataupun 30.00. Cuma cikgu nak jelaskan kat sini, mesti ada angka bererti yang sama. Dan sekiranya ada pelajar yang akan jawab dalam pecahan, katakanlah dia jawab dalam pecahan, 2/5 ke 9/9 ke, so automatically kalau awak jawab dalam pecahan, awak akan reject markah tu. Maksudnya markah kita tidak terima. Okey, itu yang pertama untuk rekod data. So rekod data markahnya adalah 3 markah. Okey, daripada data yang telah awak lengkapkan, soalan berikutnya akan meminta awak memberi pemerhatian, membuat dua pemerhatian. So bagaimanakah untuk membuat dua pemerhatian sedangkan kita ada bacaan adalah 4, J, K, L dan M. Okey, cikgu syorkan untuk awak ambil MV paling maafkan cikgu, okey, RV paling rendah dan RV paling tinggi. So kat sini kita nampak RV paling tinggi ialah 30.0, manakala RV paling rendah ialah pada J iaitu 2.5. Okey, so kita ambil dua nilai sahaja untuk J dan juga untuk M. Okey. Syarat untuk observation, okey, membuat dua pemerhatian yang berbeza dengan tepat. Okey, ingat 3 keyword dia. Mesti ada MV, mesti ada RV, mesti ada nilai dan unit. Okey, ini yang cikgu kata keyword tu. So untuk pemerhatian mesti ada 3 perkara ini, MV, RV, nilai dan juga unit. Okey, contoh. Okey, ini adalah 3 markah. Sebab untuk kertas 3, soalan nombor 1 semuanya bernilai 3 markah. Okey, awak capai keyword ni, ada 3 ni awak akan layak dapat 3 markah. Okey, yang pertama, contohnya tadi cikgu kata kita ambil pada J. Okey, pada cube agar J, masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna ialah 2.5 minit. Okey, nampak di situ cube agar J adalah MV. Okey, masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna RV. Nilai 2.5. Unit dia adalah minit. Maksudnya awak tulis benda yang ada dalam jadual sahaja. Yang awak nampak dalam jadual, awak ambil ayat, guna ayat dalam jadual tu, tajuk jadual tersebut menjadikan jawapan awak untuk observation, untuk pemerhatian. Okey, contoh yang kedua, okey, awak ambil untuk M pula. Tadi dah ambil J kan? Sekarang ni kita ambil M. Okey, ayat yang sama, pada cube agar M, masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna ialah 30 minit. Okey, samalah macam tadi tu. Untuk cube agar M, itu adalah MV.
Masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna ialah RV. 30 ialah nilai dan minit adalah unit. Okey, so memenuhi syarat ada MV, ada RV, ada nilai dan ada unit. Okey, ini melayakkan awak 3 markah. Okey, sekarang cikgu nak share bagaimanakah jawapan yang hanya layak 2 markah sahaja. Okey, yang pertama awak tengok pada cube agar J. Okey, kita nampak ada MV. Masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna, okey, RV. Okey, ialah cepat. Sekarang ni dia just mention cepat. So kalau cepat kat sini kita tak ada nilai dan unit. Okey, ini menyebabkan markah kat situ jadi tidak boleh dapat markah penuh sebab hanya ada MV dan RV. Sedangkan tadi cikgu kata syarat dia mesti ada MV, RV, nilai dan unit. Okey, so bila pelajar menjawab macam ni, kat sini kesilapan dia tiada nilai dan unit. Okey, begitu juga kalau contoh yang kedua. Okey, apabila nisbah JLP per I ialah kecil, masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna. Kat sini kita nampak dia ada 30 minit. Ada nilai, ada unit. Tetapi yang tak lengkap kat sini ialah MV. Okey, dia tak mention yang kecil, JLP yang kecil. Sepatutnya kena mention lah JLP mana, cube agar yang mana, JLP tu berapa unit. Okey, sebab tak lengkap, MV tak lengkap kat sini. Okey, ini yang menjejaskan markah dia. Dia tak boleh dapat 2 markah disebabkan kehilangan poin yang tertentu yang seperti yang cikgu kongsi tadi. Okey, seterusnya. Okey, setelah observation, okey tadi first kita rekod data, dah 3 markah dah. Kemudian kita buat pemerhatian 3 markah. Okey, lepas pemerhatian awak perlu membuat inference. Okey, soalan berkaitan dengan inference, dia akan minta 2 inference berdasarkan pemerhatian yang telah awak jawab. Okey, so apa syarat untuk buat inference? Okey, able to make 2 inference correctly. Okey, maksudnya boleh membuat 2 inference secara tepat. Okey, yang pertama mesti ada P1 ataupun mesti ada P1 atau ayat sokongan yang pertama, reason. Inference ni maksudnya macam beri sebab. Beri sebab kenapa pemerhatian dapat macam tu. Okey, so sebab pertama, cube agar ialah besar ataupun kecil. Ataupun jumlah luas permukaan perisi padu ialah kecil ataupun besar. Okey, dan mesti ada sokongan daripada ayat kedua, iaitu mesti ada kaitan dengan kadar resapan ialah rendah ataupun tinggi. Okey, maksudnya kena menyokong kepada pemerhatian yang awak jawab tu. Okey, atau kata lain, untuk inference awak kena beri sebab dan at least mesti ada P1 dan P2. Sebab 1 dan mesti ada sebab 2. Okey, contoh jawapan. Okey, ini untuk yang pertama tadi. Okey, yang pertama kita kata kita guna J kan. Okey, so jawapan dia, okey, apabila cube agar adalah besar, okey, ataupun kecil, okey, kadar resapan adalah rendah atau tinggi. Kalau tadi kita ambil J adalah saiz dia kecil. So kalau saiz kecil, kadar resapan dia adalah tinggi. Okey, kalau kata kita ambil M, okey, mungkin kita boleh nyatakan apabila nisbah JLP per I adalah kecil, kadar resapan adalah rendah atau sebaliknya. Sebaliknya contohnya awak jawab apabila nisbah JLP per I adalah besar, kadar resapan adalah tinggi. Sebab kita tahu JLP per I berkadar terus dengan kadar resapan. Tapi berkadar songsang dengan saiz. Okey. Okey, ini contoh inference yang bernilai 3 markah. Okey, 2 markah. Kenapa pelajar ini dapat inference hanya 2 markah saja? Okey, kita tengok contoh jawapan dia. Okey, dalam cube agar J, kadar resapan adalah tinggi. Maksudnya dia kekurangan 1 P1.
Dia hanya beri satu sebab je. Sebab dia kadar resapan adalah tinggi. Okey, begitu juga dengan nombor 2, dikata apabila JLP per I, JLP saja, dia tak mention per I, dia tertinggal per I itu. Maksudnya per I itu ialah apabila jumlah luas permukaan perisi padu adalah kecil, kadar resapan adalah rendah. Okey, itu sepatutnya. Okey, so markah kat situ hanyalah 2 markah. Okey, habis soalan tentang inference. Okey, kita dah lengkapkan rekod data, kita dah lengkapkan observation, pemerhatian, dan kita telah memberi inference. Okey, seterusnya soalan 1C. Okey, 1C meminta pelajar untuk melengkapkan jadual pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah MV, iaitu manipulasi, CRV dan juga CV. Manipulasi, bergerak balas dan yang dimalarkan. Okey, untuk pemboleh ubah manipulasi. Okey, contoh kat sini kita tuliskan jawapan yang kita terima ialah cube agar. Okey, mungkin awak tak nak tulis cube agar, awak kata cikgu saya nak letak jumlah luas permukaan perisi padu. Okey, tak ada masalah, boleh. Okey, tapi kena ingat cara untuk kendali pemboleh ubah. Okey, cikgu nak awak gariskan different, mesti ada keyword dia kat situ, mesti ada perkataan berbeza. Okey, kalau awak jawab dalam bahasa Inggeris mesti ada perkataan different. Okey, so dengan menggunakan cube agar yang berbeza, iaitu okey, tulis balik apakah yang kita gunakan, iaitu J, K, L dan M. Okay, contoh kalau kata soalan lain pun, soalan tentang kesan suhu. Okay, mungkin nak tulis MV suhu dengan menggunakan suhu yang berbeza, iaitu 10, 20, 30 dan 40 darjah Celsius. Okay, maksudnya keyword dia dekat sini mesti ada perkataan berbeza. Okay, contoh lain kalau kata soalan vitamin C. Okay, jus buah. Jus buah tu MV. So, dia punya keyword dia menggunakan jus buah yang berbeza, iaitu jus nenas, jus apple dan jus petik. So, keyword dia mesti ada berbeza, iaitu. Okey, bagi RV, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dalam eksperimen ini kita ambil masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna. Okey, kat sini suka untuk cikgu ingatkan keyword dia, awak ingat URA. Okey, apa dia URA? U for ukur, R record, A mesti ada alatan. Okey, kalau awak jawab dalam bahasa Inggeris, awak tolong ingat MRA, Measure, Record and Apparatus. So, ingat URA. Okey, awak buat ayat awak susun dengan perkataan mengukur dan merekod. Okey, masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna dengan menggunakan, kat sini kita gunakan apa? Jam randik digital. So, awak ingat keyword dia URA, ukur, rekod dan alatan apa digunakan. Okey, katakanlah contoh lain, awak gunakan termometer. Okey, mengukur dan merekod bacaan akhir air suling dengan menggunakan termometer. Okey, ataupun eksperimen melibatkan pengukuran pembaris. Okey, awak ukur panjang jalur ubi kentang. Okey, mengukur dan merekod panjang akhir jalur ubi kentang dengan menggunakan pembaris. Okey, ada juga pengecualian. Contohnya kalau soalan yang melibatkan bilangan gelembung gas. Okey, kalau bilangan gelembung gas tak perlulah awak tulis ukur. Okey, kita just guna perkataan R, yang paling wajib mesti ada record tu. Okey, so kalau soalan gelembung gas, awak boleh tuliskan hitung dan merekod bilangan gelembung gas yang terbebas. Okey, yang tu tak perlulah ada alatan sebab just kita nak buat hitungan biasa tanpa menggunakan apa-apa alatan. So, tak perlu tulis alatan apa. Tak perlulah awak tulis dengan menggunakan jari dan mata. Jari dan mata kita tidak terima sebagai alatan. So, tak perlu. Jawapan awak just akan betul jika awak tulis hitung dan merekod bilangan gelembung gas yang terbebas. Okey, so untuk RV, ingat keyword dia URA, ukur, rekod dan alatan apa yang digunakan.
Okey, seterusnya CV. Okey, bagi CV kita ada isi padu asid hidroklorik. Okey, dalam soalan kan. Okey. So apakah dia punya keyword? Keyword dia ialah isi padu asid hidroklorik ditetapkan pada 6 ml. So keyword dia di sini ditetapkan iaitu. So kat sini kita ada perkataan ditetapkan iaitu 6 ml. Okey. So, cikgu ulang untuk MV, keyword dia mesti ada perkataan berbeza iaitu. Untuk RV, mesti ada URA, ukur, rekod dan alatan apa yang digunakan. Untuk CV, mesti ada perkataan ditetapkan iaitu apa dia. Okey, sekiranya awak dapat 6 tik ataupun bahagian pemboleh ubah betul, bahagian cara pemboleh ubah betul, barulah awak layak 3 markah. Kita tahu markah penuh 3. So awak dapat 6 tik, barulah kita dapat 3 markah. So 3 markah, 2 markah dan 1 markah. Even awak dapat 1 atau 2 tik saja, melayakkan awak mendapat 1 markah. Okey, kita pindah kepada soalan 1D. Soalan 1D meminta pelajar untuk memberi hipotesis. Okey, bagaimanakah untuk menulis hipotesis dengan mendapat markah yang lengkap 3 markah? Okey, yang pertama, pelajar mesti ada menulis pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dengan betul. So, senang nak ingat, keyword dia mesti ada MV, RV dan R. R tu maksudnya relationship atau hubungan. MV, RV dan H hubungan atau R. Okey, contoh kat sini MV dia ialah cube agar. RV dia ialah masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna. Awak tengok balik je dalam jadual tadi. Okey, dan relationship atau hubungan dia awak kena beri hubungan yang jelas kat situ. Okey, kita ada contoh jawapan. Yang pertama, tengok kat sini kita nampak hubungan amat jelas daripada graf yang kita daripada jadual yang kita tengok tadi untuk soalan yang pertama, peringkat yang pertama tadi tu, memang kita nampak hubungan dia amat jelas kat situ. So kita boleh nyatakan, kita boleh menggunakan perkataan semakin besar nisbah JLP per I, semakin pendek masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna. So kalau awak nampak dekat situ, besar pendek tu cikgu labelkan sebagai R. R tu maksudnya relationship atau hubungan dia. Nisbah JLP per I itu adalah MV, iaitu pemboleh ubah manipulasi. Manakala masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna itu adalah pemboleh ubah bergerak balas atau RV. Okey, so awak nampak memenuhi syarat tersebut. Ada MV, ada RV dan ada R. R itu adalah hubungan. Okey, ini melayakkan awak 3 markah. Okey, sebenarnya ada 2 cara penulisan untuk hipotesis. Okey, ini cara pertama, maksudnya perkadaran. Satu lagi ialah cara penulisan yang selalu cikgu nyatakan berkaitan dengan hipotesis secara terus. Okey, contoh eksperimen nilai vitamin C dalam jus buahan. Okey, kalau kat sini tak sesuai nak kata semakin jus buah apa jadi semakin apa, tak sesuai untuk soalan berikut. Okey, untuk penulisan hipotesis bagi soalan hipotesis untuk jus buah ni, awak just tuliskan, katakan jus buah apple ataupun jus nenas mempunyai kandungan vitamin C yang paling tinggi berbanding jus apple dan jus betik. Ini contoh. Okey, ini soalan yang kita panggil cara penulisan hipotesis yang secara terus. Okey, berbeza dengan soalan yang ni. Yang ni kita boleh buat hipotesis perkadaran, iaitu kita guna semakin apa jadi semakin apa. Okey, tapi ingat macam mana pun dia mesti ada 3 syarat, mesti ada MV, mesti ada RV dan mesti ada hubungan. Dan hubungan kat situ mestilah jelas. Okey, 3 markah kan? Okey. Okey, soalan seterusnya. Pelajar perlu membuat
jadual. Okey, soalan berkaitan dengan jadual. Okey, jadual awak perlu tulis apa ataupun perlu lukis jadual yang mengikut kehendak apa yang diminta. Okey, so syarat dia mesti ada tajuk dengan unit yang betul, data direkodkan dengan betul dan perlu menentukan kadar resapan dengan tepat. Okey, contoh, okey, ini adalah jadual ataupun tabel yang perlu awak lukis. Okey. Okey, yang pertama mesti ada kolom cube agar. Okey. Yang kedua, mesti ada nisbah JLP per I berserta unit. Yang ni cikgu nak titik beratkan tentang unit. Jangan tinggal, awak salin saja daripada jadual asal tu. So, jangan tinggalkan unit. Okey, masa untuk cube agar menjadi tidak berwarna, unit minit. Okey, kemudian yang akhir sekali tu yang ni perlu buat pengiraan. Okey, kadar resapan dan tolong jangan tinggal unit. Unit dia ialah minit negatif 1. Okey, untuk J, K, LM, data-data 1.2, 0.6 itu awak transfer saja. Pindahkan data dari jadual yang depan, bawa kepada jadual baru yang awak sedang buat itu. Okey, so awak salin saja maklumat di situ dan cuma perlu buat pengiraan untuk kolom yang terakhir ini. Kolom kadar resapan. Tak perlu tunjuk jalan kira nak tulis gak dalam jadual ni, tak perlu. Okey, jadual ni macam biasa kita titik beratkan angka bererti. Okey, kalau tengok kat sini semuanya satu angka bererti. Yang kedua ni 1. Cikgu buat stroke ni, mungkin ada pelajar yang jawab 1 angka bererti dan mungkin ada pelajar yang jawab 2 angka bererti. So, ingat kalau awak guna 1, semua 1. Kalau awak guna 2 angka bererti, mesti semua 2. Okey, dan kadar resapan kat sini 2 angka bererti. So, 0.40, 0.10, 0.05 dan 0.03. Okey, katakanlah tidak angka bererti awak tidak seragam, okey, ini akan menyebabkan awak akan kehilangan markah. Okey, ini graf. Okey, so markah akan diberi dekat awak bila awak membuat tajuk jadual dengan betul berserta dengan unit yang tepat. Okey, ini unit dia milimeter negatif 1, minit negatif 1. Okey, sekiranya awak tertinggal unit, yang lain betul dah, semua tepat. Cuma unit je careless tertinggal. Okey, ini juga akan menyebabkan awak kehilangan markah. Okey, oleh itu cikgu kata hati-hati dalam menjawab soalan kertas 3 ni. Okey, sebenarnya boleh dapat markah penuh dengan banyak, dengan tepat sekali, cuma jangan careless. Itu sahaja. Okey, setelah membuat jadual, pelajar diminta untuk melukiskan graf. Okey, melahkarkan graf berdasarkan jadual yang telah dibina. Okey, so untuk membuat graf, okey, perlu ambil beberapa aspek. Okey, yang pertama, pelajar perlu boleh melukis graf dengan tepat berdasarkan aspek berikut. Okey, mesti ada kedua-dua paksi dilabelkan dengan seragam. Okey, semua titik diplotkan dengan tepat. Perlu label dan titik mesti tepat dan perlu menyambungkan ke semua titik dengan tepat dan licin. Okey, ini adalah contoh graf. Okey, kita nampak paksi Y dan juga paksi X. Okey, kita labelkan saja dan kita cari titik-titik tersebut. Okey, ini titik yang pertama untuk J, K, L dan M. Okey, bila dah dapat 4 titik, perlu disambungkan secara bebas ataupun kita panggil freehand. Jangan pakai pembaris untuk menyambungkan titik-titik berikut. Make sure semua titik disambungkan dengan tepat. Jangan cuai, awak tarik dari kosong, nampak tergantung. Dia tergantung ni cikgu, kena sambung. Tak, salah.
Cikgu tak pasti untuk awak jawab mungkin kertas lain, matematik ke, matematik tambahan ke, fizik, tapi tolong ingat bila soalan bio, bila menyambungkan graf, apa yang awak dapat itu saja awak sambungkan. Kalau ada kata dimula daripada kosong, baru kita tarik. Kalau awak dapat 4 titik macam ni, sambungkan 4 titik itu sahaja. Okey, ingat freehand. Okey, maksud cikgu mesti sambungkan 4 titik tersebut iaitu J, K, L dan M secara freehand tanpa gunakan pembaris. Okey, ini melayakkan awak mendapat 3 markah. Okey, first untuk paksi. Okey, paksi awak label dengan betul, paksi Y dengan paksi X mengikut kehendak soalan. Dan titik ni kita nak tengok awak boleh tak plotkan ataupun awak tandakan titik 4 titik yang diminta untuk J, K, L dan M, dan juga bentuk. Bentuk maksudnya graf ini disambungkan dengan licin. Tanpa ada terlebih, maksudnya cikgu terlajak sampai sini, ataupun terkurang, maksudnya awak start daripada sini. Bila dapat bentuk yang licin macam ni, barulah melayakkan awak dapat markah penuh, 3 markah bagi soalan menghasilkan graf, melakarkan graf. Okey, 3 markah untuk soalan lakaran graf. Okey, kita teruskan dengan soalan 1F. Soalan 1F melibatkan hubungan daripada graf yang telah awak lukis tadi. Okey, so keyword dia dekat sini mesti ada R, E1 dan E2. Okey, apa dia R? R ialah relationship atau hubungan. So, kita terima juga kalau awak tulis balik pernyataan hipotesis. Okey, tapi syarat hubungan mesti berdasarkan dengan graf yang dilukis dan berdasarkan kehendak soalan yang ditanya. Okey, untuk kat sini kita nampak E1 dia ialah saiz cube agar berkurangan. Okey, hubungan dia apa dia? Dan itu dekat sini ataupun pernyataan yang kedua ialah masa yang diambil untuk cube agar menjadi jernih lebih cepat. Okey, contoh jawapan 3 markah di sini. Okey, semakin besar nisbah JLP per I, jumlah luas permukaan per isi padu, semakin tinggi kadar resapan. Okey, ini adalah hubungan. Okey, kerana apa? Okey, E1 dia ialah saiz cube agar berkurangan. Okey, maka masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna adalah lebih pendek. So, kita ada R, E1 dan E2. So, ini melayakkan awak mendapat 3 markah. Okey, ingat mesti ada R, E1 dan juga E2. 3 markah untuk 1F iaitu berkaitan dengan hubungan. Okey, setelah soalan hubungan, soalan seterusnya meminta pelajar menulis definisi secara operasi. So, ada keyword ataupun ada perkataan yang perlu awak ingat ataupun cikgu nak kongsi untuk membantu awak menjawab soalan ini dan melayakkan awak mendapat 3 markah, iaitu tolong ingat atom. Okey, apa dia atom tu? Okey, soalan definisi secara operasi, dia akan tanya apakah maksud something lah. Okey, untuk soalan ni dia tanya apa maksud kadar resapan. Okey, so A kat situ awak ingat, set dekat fikiran awak, A tu apa yang dicari. Tak kisahlah dalam soalan, dia minta apa pun soalan tu, katakan dalam soalan ini ditanya apakah kadar resapan. Okey, so tuliskan apa yang dicari ialah kadar resapan. Okey, T mesti ada teori. O mesti ada ORV. ORV ni operated responding variable. Okey, melibatkan pemboleh ubah bergerak balas, dan mesti ada MV. M tu MV. MV tu ialah pemboleh ubah manipulasi. So, kita ada P1, P2 dan P3 dan mesti ada A. Okey, contoh jawapan. Okey, untuk soalan ini. Okey. A
dapat menyatakan definisi secara operasi untuk kadar resapan berdasarkan eksperimen berikut, berdasarkan aspek berikut. Okey, so mesti ada teori proses pergerakan molekul asid hidroklorik ke dalam cube agar per masa. Okey, dan kita ada P2. Okey, ditentukan oleh masa yang diambil untuk cube agar untuk menjadi tidak berwarna. Okey, P2 ni ialah RV. Okey, dan mesti ada MV. MV dia ialah dipengaruhi oleh nisbah jumlah luas permukaan. So kalau awak nampak dekat sini, ORV ataupun RV ada dalam soalan. MV pun ada dalam soalan. So kita susunlah ayat tu secara dengan tepat untuk melayakkan awak dapat 3 markah. Sebab tu cikgu kata tolong ingat atom. Mesti ada apa yang dicari, mesti ada teori. Teori ni berdasarkan pemahaman awak tapi mesti merujuk pada eksperimen. Manakala ORV tu pemboleh ubah bergerak balas dan MV ialah pemboleh ubah manipulasi. Okay, contoh jawapan. Okay, kadar resapan. So, kadar resapan ialah A. Apa dicari? Okay, satu proses pergerakan molekul asid hidroklorik ke dalam cube agar per masa. Itu adalah teori. Tetapi teori yang merujuk juga kepada soalan. Merujuk kepada soalan juga. Okay. Yang ditentukan oleh, kita boleh guna ayat yang ditentukan oleh, yang ditunjukkan oleh, masa yang diambil oleh cube agar untuk menjadi tidak berwarna. Okay, itu kita tahu RV. Dan dipengaruhi. Okay, tapi kat sini cikgu buat ayat kedua. Kadar resapan dipengaruhi. So lepas dipengaruhi, tulislah MV. Okay, so MV dia dekat sini ialah nisbah jumlah luas permukaan per isi padu. So kita nampak dengan lengkap kat sini ada apa yang dicari kadar resapan. Ada teori, ada ORV, ada MV. Okay, pelajar akan layak 3 markah dengan cara menjawab tepat seperti yang cikgu kongsi ini. 3 markah untuk definisi secara operasi. Bukanlah definisi secara operasi itu apa yang pemahaman awak, apa yang awak ingat dalam bacaan dalam buku teks atau buku rujukan. Dia macam mana pun dia mesti merujuk kepada eksperimen yang sedang ditanya dalam soalan tersebut. Okey, itu untuk definisi secara operasi. Okey, seterusnya soalan prediction atau soalan ramalan. Selalunya soalan ramalan akan diberi satu situasi baru. Okey, diberi satu situasi dan lepas satu situasi itu dia minta awak buat ramalan dan nyatakan apakah kenapa dapat jawapan dia macam tu. Okey, so keyword yang perlu awak ingat, tolong ingat, okey, dapat meramalkan masa yang diambil untuk cube agar menjadi tidak berwarna dengan tepat berdasarkan aspek berikut. Okey, sekarang ni kita ubah pada K. Dalam soalan tersebut diminta ubah apa jadi kalau kita kecilkan saiz permukaan cube agar tersebut. So untuk kat situ, mesti keyword dia awak ingat PER. P for predict atau ramal, E explanation atau penerangan, R beri reason atau sebab. Okey, contoh P correct prediction ataupun ramalan yang tepat. Masa yang diambil mestilah 8 hinggalah 20.1 ataupun kita merujuk yang sama dengan K. Sebab bila kita kecilkan, kita nampak dia punya saiz dia adalah sama dengan K. Maka dia punya ramalan dia mestilah sama nilai dengan K lah. Tadi sebab kita tahu dalam jadual K antara julat 8 hinggalah 20.1. Okey, sebab dia pun itu adalah P. E ialah explanation. Explanation atau kita kata P2 ialah saiz ataupun cube agar makin mengecil ataupun sama saiz dengan K. Okey, bagi P3, nisbah JLP per I meningkat ataupun sama dengan K.
Okey, ini adalah penerangan dia. Okey, contoh jawapan. Okey, 3 markah dekat sini. Okey, masa yang diambil untuk semua potongan cube agar menjadi tidak berwarna adalah 1 minit. Okey, 1 minit sebab tadi cikgu kata prediction dia kita ambil apa saja julat di antara, okey, mungkin masa dia 8.9 antara julat tersebutlah. Okey, 8.98 hingga 20.1. Okey, so kat sini kita ambil masa menjadi 10 minit. Sebab dalam julat yang tadi yang cikgu terangkan tadi. Okey, 10 minit. Okey, kenapa? Explanation dia kerana saiz cube agar adalah lebih kecil. Okey, dan reason dia dan sebab dia, maka nisbah JLP per I menjadi semakin bertambah. Okey, ini adalah untuk sampel jawapan yang bernilai 3 markah. Keyword dia PER, predict, explain dan juga mesti beri reason. Okey, dan bahagian yang terakhir untuk membuat pengelasan. Okey, sebab kita ada 11 elemen yang selalu ditanya dalam soalan nombor 1 ni dan setiap satu tu bernilai 3 markah. Okey, so bila bernilai 3 markah, so 11 kali dengan 3 kita ada 33 markah. Okey, dapat mengelaskan kadar permukaan resapan yang tinggi dan rendah dengan tepat. Okey, so dia bagi jadual dekat situ. Okey, kita ada kadar resapan yang tinggi. Okey, adalah pada P, R dan juga T. Okey, manakala yang mempunyai kadar resapan rendah ialah pada respirasi, pada Q dan juga S. Okey, ini berkaitan dengan kadar resapan dengan saiz. Jika JLP per I adalah tinggi, maka kadar resapan dia adalah tinggi. Jika JLP per I adalah rendah, maka kadar resapan dia rendah. Okey, itu sahaja untuk soalan bagi soalan 1. Okey, seperti yang tadi cikgu kata, syarat-syarat dia mesti ada dalam setiap satu tu. Contohnya tadi untuk soalan pemerhatian yang pertama, kita mesti ada MV, RV, nilai dan unit. Lepas tu awak kena beri inference. Inference berikan sebab, mesti ada sebab 1 dan sebab 2. Okey, soalan hipotesis, awak mesti ada MV, RV dan hubungan. Okey, kemudian kita ada buat pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah mesti ada MV, keyword dia berbeza iaitu RV, keyword dia URA, ukur, rekod dan alatan. CV, kita mesti ada pemboleh ubah yang ditetapkan iaitu. Okey, kemudian buatkan graf, buat jadual dulu, ikut apa yang diminta beserta unit dan perhatikan angka bererti. Kemudian plotkan graf. Okey, plotkan graf kita ikut sahaja kehendak soalan. Apa yang diminta, paksi Y, paksi X mesti tepat. Kalau dia minta buat dalam soalan meminta awak membuat carta palang, maka perlu buat carta palang ataupun histogram mengikut kehendak soalan. Okey, kemudian lebih kepada soalan memberi hubungan. Okey, beri hubungan mesti ada R, relationship, hubungan dan plus E1 dan itu mesti ada sebab 1 dan sebab 2. Okey, lepas soalan hubungan selalunya diminta awak memberi soalan definisi secara operasi DSO. Okey, soalan DSO melibatkan keyword tadi cikgu kata ingat atom. Apa dicari? Mesti ada teori, mesti ada ORV dan mesti ada MV. Okey, kemudian soalan prediction atau soalan ramalan. Okey, untuk soalan ramalan melibatkan beri ramalan, P, explanation dan juga reason. Okey, predict ramalan, beri sebab dan beri alasan kenapa dapat ramalan seperti berikut. Okey, dan yang seterusnya soalan pengelasan.
Okey, pengelasan ikut saja apa kehendak soalan dan buat pengelasan mengikut kehendak. Okey, contoh untuk soalan tadi, untuk membuat pengelasan antara kadar resapan yang tinggi dan juga struktur yang mempunyai kadar resapan yang rendah. Okey, itu sahaja untuk soalan 1. Yang bernilai 33 markah, di mana setiap satu adalah bernilai 3 markah. Okey, pastikan awak boleh ingat semua keyword yang cikgu kongsikan tadi dan pastikan setiap satu tu tepat dan jangan cuai, jangan careless. Okey, untuk melayakkan awak mendapat, kalau boleh kita target soalan 1 30 markah ke atas. Okey. Itu sahaja untuk dari cikgu untuk membincangkan tentang soalan 1. Terima kasih kepada Cikgu Surati atas perkongsian soalan 1 kertas 3 sebentar tadi. Kamu akan bersama-sama saya untuk soalan yang kedua kertas 3. Soalan ini akan membawa 17 markah. Saya bawakan satu contoh soalan untuk dibincangkan bersama-sama. Mari kita baca soalan ini bersama. Kedai Dobi Layan Diri MRF menyediakan sebuk pencuci Y untuk pelanggan mereka. Sebuk pencuci Y mengandungi sejenis enzim yang membantu dalam proses pencucian, seperti dalam rajah 2.1. Enzim adalah sejenis mangkin yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Rajah 2.1 menunjukkan mesin basuh layan diri dan juga sebuk pencuci Y yang digunakan di kedai Dobi MRF. Rajah 2.2 pula menunjukkan 3 baju P, Q dan R yang mempunyai kotoran lipid pada permukaannya yang dicuci menggunakan sebuk pencuci Y serta dicuci pada suhu yang berbeza, iaitu 28, 60 dan juga 37 darjah Celsius. Berdasarkan rajah 2.1 dan 2.2 sebentar tadi, reka bentuk satu eksperimen di dalam makmal untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Perancangan eksperimen hendaklah meliputi aspek-aspek berikut: penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, senarai radas dan bahan, kaedah atau prosedur eksperimen dan persembahan data. Keseluruhannya, ke-6 perkara ini membawa 17 markah. Apabila kita menerima soalan, apa yang penting kita perlu meneliti kehendak soalan dengan terperinci. Mari kita kaji soalan sekali lagi. Reka bentuk satu eksperimen di dalam makmal untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Apa yang terdapat dalam fikiran kamu? Bagaimanakah bentuk eksperimen yang akan diterima untuk soalan ini? Sebenarnya, terdapat 2 set soalan, 2 set jawapan yang diterima. 2 eksperimen yang diterima, iaitu set yang pertama ialah eksperimen yang dilakukan di dalam makmal dengan menggunakan radas-radas yang terdapat di dalam makmal. Set yang kedua pula adalah eksperimen yang menggunakan baju T dan mesin basuh. Setelah kita meneliti kehendak soalan, kita perlulah boleh mengenal pasti apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi MV dan pemboleh ubah yang bergerak balas RV dalam eksperimen yang diberi. Untuk kali ini, kita tahu pemboleh ubah yang dimanipulasi ataupun MV adalah suhu kerana baju T dicuci dalam suhu yang berbeza, iaitu 28, 60 dan juga 37 darjah Celsius. Manakala RV ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas adalah tindak balas enzim. Kerana lipid perlu bertindak balas dengan enzim yang sesuai, iaitu lipase.
Apabila kita telah boleh mengenal pasti apakah MV dan RV yang sesuai, bolehlah kita mula menulis laporan eksperimen kita. Yang pertama ialah penyataan masalah. Penyataan masalah yang baik perlulah mempunyai 3 elemen di dalamnya, iaitu MV, RV dan juga Q. Seperti yang kita telah bincang sebentar tadi, MV adalah suhu. RV adalah tindak balas lipase. Ataupun jika kita mahu mengekalkan, tindak balas enzim juga masih diterima untuk penyataan masalah. Kemudian Q. Q adalah hubungan antara pemboleh ubah yang mesti berakhir dengan tanda soal. Mari kita lihat bagaimanakah contoh jawapan yang akan membawa 3 markah. Kita tengok soalan ini dan jawapannya yang sesuai adalah apakah kesan suhu ke atas aktiviti lipase? Perhatikan, di dalam ayat penyataan masalah ini terdapat apakah di awal ayat dan berakhir dengan tanda soal di hujungnya. Ini adalah untuk Q. Suhu adalah MV dan aktiviti lipase adalah RV. Jadi ayat penyataan masalah ini layak untuk mendapat 3 markah kerana mempunyai ketiga-tiga elemen. Bagaimana dengan 2 markah? 2 markah jika ada sedikit kekurangan. Mari kita lihat apakah kekurangan tersebut. Apakah kesan suhu ke atas aktiviti lipase? Contoh yang pertama, perhatikan. Di hujung ayat tidak terdapat tanda soal. Jadi kekurangan Q di sana. Jawapan ini hanya layak mendapat 2 markah. Contoh yang kedua. Apakah kesan suhu ke atas lipase? Perhatikan, tidak ada pemboleh ubah yang bergerak balas, RV, yang sesuai. Sepatutnya lipase adalah tindak balas lipase. Mari kita tengok untuk yang mendapat 1 markah. Pemboleh ubah yang hanya mendapat 1 markah adalah pada peringkat idea sahaja. Contoh pertama, sebut pencuci Y menghilangkan kotoran. Contoh yang kedua, enzim tenyah asli pada suhu yang tinggi. Okay. Yang kedua, 2B adalah hipotesis. Perhatikan, untuk menulis hipotesis yang baik, perlu ada MV, RV dan juga R. MV, seperti yang kamu semua sedia maklum, adalah suhu. Tetapi untuk hipotesis, kita masih juga boleh gunakan OMV, iaitu apa yang kamu dapat perhatikan melalui eksperimen. Seperti air panas, air suam dan juga air sejuk. RV, kadar tindak balas lipase, jawapan lain yang diterima adalah aktiviti lipase, tindakan enzim dan aktiviti enzim. R, hubungan antara pemboleh ubah perlulah sesuai. Kita tengok contoh jawapan yang layak mendapat 3 markah. Contoh yang pertama, semakin meningkat suhu, semakin bertambah kadar tindak balas lipase. Perhatikan di manakah MV-nya, suhu, RV, tindak balas lipase. Hubungan ataupun R semakin meningkat, semakin bertambah. Jadi terdapat 3 elemen di dalam contoh yang pertama ini. Jadi layak mendapat 3 markah. Contoh yang kedua. Tindak balas enzim adalah paling tinggi dalam air suam. Jawapan yang ketiga. Dalam air suam, aktiviti enzim adalah lebih tinggi berbanding air sejuk dan air panas. Apa yang dapat kamu perhatikan? Perbezaan di antara jawapan yang kedua dan juga jawapan yang ketiga. Tindak balas enzim adalah RV. Paling tinggi adalah hubungan antara pemboleh ubah ataupun R. Air suam adalah MV. Jika kita menggunakan hubungan paling tinggi, R paling tinggi, kita boleh sekadar hanya meletakkan air suam. Tidak perlu perbandingan lagi.
Tetapi contoh yang ketiga, perhatikan jika kita menggunakan hubungan lebih tinggi, perlu ada perbandingannya, iaitu untuk air suam perbandingannya adalah air sejuk dan air panas. Jika kamu tidak meletakkan perbandingannya untuk jawapan yang ketiga, jika kamu tidak meletakkan perbandingannya, kamu hanya akan layak mendapat 2 markah. Kita tengok contoh untuk 2 markah. Jawapan contoh yang pertama. Suhu mempengaruhi tindak balas lipase. Suhu MV, tindak balas enzim lipase RV mempengaruhi tidak diterima sebagai hubungan. Jadi, berhati-hati dalam menulis ayat kamu. Jawapan ini hanya layak mendapat 2 markah disebabkan hubungan mempengaruhi tidak diterima. Jawapan yang kedua, dalam air suam, aktiviti enzim lebih tinggi. Ataupun kamu juga boleh tulis, dalam air sejuk, aktiviti enzim adalah lebih rendah. Perhatikan, disebabkan penggunaan hubungan lebih tinggi ataupun lebih rendah, sepatutnya mesti ada perbandingan diletakkan di sana. Contoh, dalam air suam, aktiviti enzim adalah lebih tinggi berbanding air sejuk dan air panas. Kita tengok jawapan untuk 1 markah. Untuk mendapat 1 markah sebenarnya adalah jawapan yang hanya pada aras idea saja untuk hipotesis. Kita tengok contoh jawapan yang pertama, suhu mempengaruhi enzim. Contoh yang kedua, kotoran lipid disingkirkan oleh sebuk pencuci Y. Jadi ini hanyalah paras idea sahaja dan hanya layak mendapat 1 markah. Seterusnya, pemboleh ubah. Pemboleh ubah terdapat 3, iaitu dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Untuk dimanipulasi, kamu semua sudah faham sebentar tadi dan telah buat keputusan apakah manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Sekarang untuk pemboleh ubah ni kita hanya perlu senaraikan saja lagi. Dimanipulasi suhu atau juga turut diterima air panas, air suam dan air sejuk. Untuk bergerak balas, kadar tindak balas lipase, aktiviti lipase, tindakan enzim ataupun aktiviti enzim. Yang dimalarkan adalah pH, kepekatan lipase atau kepekatan enzim atau kepekatan minyak atau lipid atau substrat, jenis kotoran atau jenis sebuk pencuci atau kuantiti sebuk pencuci ataupun jenis bajuti dan juga jenis enzim. Untuk radas dan bahan. Ramai yang tertanya-tanya berapakah bilangan radas dan bahan yang perlu disenaraikan. Sebenarnya radas dan bahan bergantung, bilangannya adalah bergantung kepada eksperimen itu sendiri. Ketika kamu menyenaraikan radas dan bahan, kamu perlu pastikan yang radas dan bahan itu adalah mencukupi untuk memastikan eksperimen itu dapat dijalankan dengan sempurna. Untuk eksperimen kali ini, disebabkan kita mempunyai 2 set eksperimen, kita bincangkan dulu set yang pertama, apakah radas dan bahan yang diterima. Ini adalah radas dan bahan yang sesuai untuk set 1, iaitu bikar, tabung uji, picak gari, silinder penyukat, penitis, rod kaca, jubin putih berlekuk, termometer, jam randik, kukus air atau penunuh Bunsen, kasar dawai dan tungku kaki 3. Bahannya pula adalah lipase, lipid atau minyak, air suling, larutan natrium hidroksida. Jadi, bilangan untuk mendapat 3 markah untuk eksperimen set 1, 9 radas dan 3 bahan akan melayakkan kamu mendapat 3 markah. Sekurang-kurangnya 5 radas dan 2 bahan, kamu akan dapat 2 markah. Sekurang-kurangnya 1 radas dan 2 bahan, kamu akan dapat 1 markah.
jika kamu menggunakan kukus air, kita turunkan bilangan radas yang perlu kamu senaraikan sebanyak 7 sahaja. Kerana kukus air itu sendiri hanya memerlukan beberapa peralatan lagi untuk membinanya. Jadi kita turunkan bilangannya kepada 7. Bagaimana jika kamu menjawab set yang kedua? Berapakah bilangan radas dan bahan yang kamu perlukan? Set kedua, kamu hanya perlukan sekurang-kurangnya 3 radas dan 3 bahan saja untuk melayakkan mendapat 3 markah. Antara radas yang kamu perlukan adalah t-shirt atau kain, mesin basuh atau besen, berus, jam randik, ceret, penundur bangsen, pencedok dan termometer. Bahannya pula adalah serbuk pencuci wai, air, minyak atau tumpukan lipid. Kita terus kepada prosedur. Bagaimanakah menulis prosedur yang baik dan layak mendapat 3 markah? Selalunya pelajar akan kehilangan banyak markah di bahagian prosedur kerana tidak dapat menepati kehendak yang sesuai untuk menulis prosedur. Sebenarnya di dalam prosedur, kamu perlu mencapai 5K. Apakah K tersebut? K yang pertama, kamu perlu ada sekurang-kurangnya 4K1 berkaitan dengan penyusunan radas. K2 adalah mengoperasikan pemboleh ubah dimalarkan. K2 kamu hanya perlukan 1 sahaja. K3 mengoperasikan pemboleh ubah bergerak balas. Kamu hanya perlukan sekurang-kurangnya 1 saja. K4 mengoperasikan pemboleh ubah dimanipulasi. Minimum 1 sahaja. Dan K5 iaitu langkah berjaga-jaga. Minimum 1 sahaja. Jadi jika kamu lengkap ke-5-5K ini, maka kamu akan mendapat 3 markah. Mari kita lihat bagaimanakah contoh penulisan untuk prosedur. Mari kita lihat apakah cara menulis prosedur yang tepat. Langkah pertama, labelkan 6 tabung uji sebagai A1, B1, C1, A2, B2 dan C2. Perhatikan apabila kamu meletakkan nilai iaitu 6 tabung uji, perlulah ada nilai yang tepat. Tidak boleh hanya sekadar anggaran. Sebagai contoh, labelkan beberapa tabung uji. Kamu tidak boleh menulis seperti itu. Bila kamu letakkan pelabelan, tulis juga apakah label yang kamu gunakan, iaitu A1, B1, C1, A2, B2 dan C2. Dengan ayat yang lengkap ini, kamu layak mendapat K1. Yang pertama, kita perlu ada 4K1. Langkah yang kedua, masukkan 2 ml enzim lipase ke dalam setiap tabung uji. Jadi di sini kamu boleh mendapat K2 kerana setiap tabung uji itu adalah untuk pemboleh ubah yang dimalarkan. Dan juga dalam ayat ini ada juga K1. Jadi sudah 2K1 dan 1K2. Langkah yang ketiga, masukkan 5 ml minyak. Langkah ini kamu akan dapat K1 dan K2. K2 di sini hanyalah sebagai tambahan saja. Seterusnya, keempat, langkah ini kamu akan dapat K1. Sekarang sudah ada 4K1. Jadi, kita telah dapat K1 yang lengkap. 5, mulakan jam randik, masih terus dapat K1. Langkah ke-6, kita dapat K1 dan K2 lagi sekali. Langkah yang ke-7, terdapat K1 dan K2. Langkah yang ke-8, kacaukan campuran menggunakan rod kacau. Langkah ini adalah dianggap langkah untuk berjaga-jaga, jadi layak mendapat K5. Langkah 9,
mulakan jam randik K1, seterusnya langkah yang ke-10, dalam ayat ini terdapat K1, K2 dan lagi sekali K5. Langkah yang ke-11, K1 dan K5. Langkah yang ke-12, K3. K3 adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Iaitu tengok ayat ini, rekodkan masa yang diambil untuk hidrolisis minyak menjadi lengkap atau warna kuning menjadi tidak berwarna dengan menggunakan jam randik. Jadi kamu layak mendapat K3. K3 adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Langkah yang ke-13, K3 lagi sekali, disertakan dengan rumus. Langkah yang ke-14, kamu akan dapat K4. K4 adalah mengoperasikan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ulangi langkah 1 hingga 13 dengan menggunakan suhu berikut. Jadi kamu sediakan suhu-suhu yang digunakan. Untuk eksperimen ini kita gunakan 37 dan juga 60. Langkah seterusnya, langkah ke-15, rekod semua data dalam jadual, kamu akan dapat K1. Langkah yang ke-16, kamu akan dapat K5. Lagi sekali, ada berjaga-jaga di sana, jadi kita akan dapat K5. Untuk yang menjawab set yang kedua, bagaimanakah prosedurnya? Ringkas sahaja untuk set kedua. Langkah yang pertama, sediakan 3 helai baju T yang mempunyai kotoran lipid. Kamu akan dapat K1. Perhatikan mesti ada disebut nilainya iaitu 3 helai. Langkah yang kedua, masukkan 5 liter air sejuk. Kamu akan dapat K2. Ini adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Dan langkah yang kedua juga kamu akan dapat K1. Langkah yang ketiga, ada K1 dan juga K2. Langkah yang keempat, kamu akan dapat K1, K2 dan K5. Langkah yang kelima, ada K1 dan K2. Langkah yang keenam, kamu akan dapat K1 dan K2. Perhatikan langkah yang ketujuh. Perhatikan dan rekodkan tahap kebersihan baju. Ini adalah mengoperasikan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kamu akan dapat K3. Langkah yang ke-8, kamu akan dapat K4. Bagaimana nak mendapatkan K4? K4 adalah mengoperasikan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ulang langkah 2 hingga 7 dengan menggunakan baju T dan suhu air yang berbeza. Kita sediakan jadual seperti ini. Dan langkah yang terakhir, rekod semua data dalam satu jadual. Kamu akan dapat K1. Apabila telah lengkap ke-55K, saya ulang lagi sekali, K1 kamu perlu ada 4, sekurang-kurangnya 4. K2 sekurang-kurangnya 1. K2 pun minimum 1. K3 dan K4 minimum 1. Dan begitu juga dengan K5. Akhir sekali, merekod data. Merekod data akan membawa 2 markah. Apabila kamu ingin menulis merekod data, kamu perlu tulis dalam bentuk jadual. Jadual kamu perlulah ada 2 laju. Laju yang pertama adalah merekodkan pemboleh ubah dimanipulasi dengan data dan unit yang betul, dan juga untuk laju yang kedua, kamu perlu ada untuk pemboleh ubah bergerak balas dengan unit yang betul. Sekarang saya bawakan contoh untuk set yang kedua. Untuk merekod data, seperti yang saya beritahu kepada kamu sebentar tadi, perlu ada 2 laju. Laju yang pertama untuk pemboleh ubah yang dimanipulasi. Laju yang kedua pula adalah untuk pemboleh ubah bergerak balas. Tetapi dalam kes eksperimen set 1, disebabkan pemboleh ubah yang bergerak balasnya memerlukan pengiraan kadar tindak balas, kita perlu tambah 1 lagi laju untuk melayakkan B2.
Ini adalah contohnya bagaimana untuk menulis set satu jadual untuk data. Bagaimana dengan set yang kedua? Eksperimen yang menggunakan set kedua sebagai jawapan kamu hanya perlu 2 lajur saja di dalam rekod datanya. Lajur yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Perhatikan, kamu jangan cuai di bahagian tajuk jadual, perlu ada unitnya disertakan sekali. Dan begitu juga dengan data-data yang terdapat di dalam pemboleh ubah dimanipulasi itu. Seperti air sejuk, air suam dan air panas perlu direkodkan sekali di sana. Bagaimana dengan lajur yang kedua? Lajur yang kedua, kamu tidak perlu lagi data direkodkan di sana. Cukup sekadar hanya menulis tajuk jadual beserta unitnya sahaja. Untuk set yang kedua ini disebabkan tidak ada unit yang diperlukan, jadi kita tidak perlulah letakkan unit lagi. Itu sahaja untuk soalan yang kedua. Saya harapkan dengan perkongsian ini dapat membawa manfaat untuk kamu dan kamu dapat menjawab soalan kertas 3 biologi dengan baik. Okay, demikian tadi sesi perkongsian ilmu, cara menjawab kertas 3 untuk mendapat markah yang maksimum dari Cikgu Suryati binti Osman dan rakan Cikgu Nur Azian binti Ismail. Harapan kami agar semua pelajar dapat mempraktikkan apa yang telah kami kongsi tadi dari segi mengingat keyword-keyword yang telah dikongsi bersama, dan kami juga berharap gunakanlah peluang yang ada dengan baik dan semua pelajar boleh mendapat markah yang baik dalam SPM nanti. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.